Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita-berita utama. Skim perubatan madani diperluas ke seluruh negara mulai Jumaat lalu. Inisiatif itu disediakan rawatan percuma kepada penerima sumbangan tunai rahmah dan tanggungan. Perkhidmatan ditawarkan di klinik swasta yang berdaftar bawah skim berkenaan. Sejak skim ini diperkenalkan, lebih daripada 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes-kes akut telah diberikan melalui klinik-klinik swasta dan 80,000 isi rumah telah mendapat manfaat daripada skim ini. Jadi begitulah kebaikan daripada skim ini yang telah dilancarkan oleh kerajaan madani ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencencah 4,000 sehari yang dipertua dan semakin hari semakin meningkat. Setakat ini, 1,300 klinik swasta telah menyertai skim perubatan madani. Jualan rahmah beras akan dilaksani di setiap kawasan parlimen seluruh negara dengan tawaran potongan harga istimewa. Menerusi inisiatif itu, beras import 5 kg akan dijual sekitar RM13 dan RM14. Ia lebih murah berbanding harga pasaran. Saya kira kita akan memastikan bahawa ianya tidak lebih daripada harga yang mampulah, ya. Maksudnya kalau jualan rahmah bergerak, kita boleh jual 5 kilo tu RM13, RM14, lebih kuranglah itu harga dia. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk jual macam tu juga. Sementara itu, jualan rahmah beras yang bakal dilaksanakan KPDN terima reaksi positif. Pengguna akui ia dapat bantu ringankan beban kewangan mereka susulan kenaikan harga beras import. Sangat-sangat susahlah untuk kita sebagai peniaga ni. Percepatkanlah sebab kita ni sebagai peniaga ni beras utama lah kan. Kami sebagai peniaga ni amat berharaplah untuk pihak kerajaan percepatkanlah. Orang kata kan sebabnya peniaga kecil ni orang kata kesian. Beras terlampau mahal. Semalam, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup memaklumkan jumlah rahmah beras akan diadakan dalam masa terdekat. Sebanyak 80 tan metrik beras putih tempatan BPT diedarkan ke Johor bagi menampung keperluan di negeri itu. Agihan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjamanan Makanan itu dibuat secara berperingkat bermula semalam sehingga penghujung minggu ini. Penghantaran fasa pertama melibatkan 30 tan metrik BPT ke 38 rangkaian hypermarket di Johor. Manakala edaran peringkat kedua sedang diagihkan ke 4 pusat pengumpulan sebelum disalurkan ke 35 cawangan farma dan pasar tani yang dijual bermula esok. Kerajaan negeri akan ambil action dan kami sedang bincang dengan Jabatan Pertanian, kami bincang juga dengan agensi lain termasuk Pejabat Menteri Besar untuk melihat jika apa yang dilakukan oleh farma ini mendatangkan hasil yang baik, kita juga mungkin akan bantu farma untuk teruskan program ini peringkat negeri. 20% tanaman padi bagi musim 1 2023 di kawasan muda telah dituai sehingga kini dengan anggaran hasil pengeluaran sebanyak 100,000 tan metrik iaitu bersamaan 54,000 tan beras. Jumlah itu juga bersamaan dengan 5.4 juta beg beras untuk keperluan pengguna. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh memaklumkan aktiviti menuai padi dijangka mencapai tahap 90% pada pertengahan Oktober dengan jangkaan pengeluaran berjumlah 450,000 tan metrik. Ia bersamaan 274,000 tan beras atau 27.4 juta beg beras berkapasiti 10 kg. Hasil yang diperolehi diharap mampu menampung keperluan beras tempatan. Membawa konsep Malaysia Madani ke pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78, penampilan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memperjelas kerangka madani di samping berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan mengambil tindakan ke arah mencapai agenda 2030 selari tema UNGA tahun ini. Laporan Nurianti Nordin dari New York, Amerika Syarikat. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Perdana Menteri turut akan memberi pandangan berhubung isu-isu global dan peranan yang perlu dimainkan masyarakat antarabangsa dalam menangani pelbagai cabaran bersama. The Madani framework, this is very important for us to let the world know as well what it is all about, the framework analysis.
Kenyataan negara dijadual disampaikan Perdana Menteri pukul 10 pagi waktu tempatan Jumaat ini bersamaan pukul 10 malam waktu Malaysia. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa kepimpinan dunia, antaranya Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. Juga mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Iraq, Iran dan Sri Lanka. Mereka yang kita temui nyatakan hasrat mereka untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama. Yang keduanya, untuk mendengar ucapan daripada beliau selaku seorang yang sudah lama berada dalam dunia politik dan juga dunia antarabangsa. Dan dalam perbincangan-perbincangan itu, mereka menghargai pandangan Malaysia dan untuk kita mara ke hadapan. Perdana Menteri juga akan menyertai perbincangan meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan sesi libat urus bersama Invest Malaysia New York. Jumaat ini, Datuk Seri Anwar dijemput menyampaikan khutbah Jumaat di Islamic Cultural Center New York. Beliau merupakan pemimpin negara luar pertama diberikan penghormatan besar ini. Keutamaan pembangunan ekonomi negara turut mengambil tempat dalam lawatan kerja Perdana Menteri ke New York ini dengan memasukkan sekali program dan mesyuarat khas bersama usahawan dan pelabur baharu yang berpotensi dari Amerika Syarikat. Juga sesi perbincangan mengenai hubungan Malaysia-Amerika Syarikat, kesan persaingan Amerika Syarikat China terhadap Malaysia dan kepentingan diplomasi Malaysia di Asia Tenggara melalui sesi perbincangan bersama ahli-ahli CFR. Norentin Nordin, RTM, New York. Seterusnya kita ke Malaysia ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Rashdam Amrul Ashraf Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, bagi imej satelit terkini pula dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Baiklah, sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Terima kasih Rashdam. Selepas ini lintas langsung Sabah dan Sarawak. Terus setia bersama Berita Wilayah. Pelan Induk dan Hala Tuju Sabah 2040 dilancarkan. Fokus lintas langsung negeri Bawah Bayu itu akan diperincikan Rita Aloysius Malik. Rita, silakan. Ya, Nurul. Sabah hari ini melancarkan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah SEREM 2040 bagi menangani keperluan jangka masa pendek di samping membina daya tahan jangka panjang yang mampan untuk industri tenaga di negeri ini pada masa depan. Pelan Induk yang digubal Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS merangkumi pelbagai strategi dan inisiatif untuk mengimbangi trilema tenaga bagi memastikan ianya terjamin mampu milik dan kelestarian alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor berkata, Sabah komited memastikan SEREM 2040 dilaksana secara sistematik dan berkesan seiring usaha kerajaan mengambil alih kuasa kawal selia pembekalan elektrik dan tenaga boleh baharu daripada Kerajaan Persekutuan Januari tahun depan. Beliau berharap dengan adanya Pelan Induk ini, ia akan dapat menarik lebih ramai pelabur ke Sabah sekaligus mewujudkan limpahan ekonomi di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Datuk Haji J berucap merasmikan pelancaran SEREM 2040 di Menara Kinabalu. Di bawah SEREM 2040, Majlis Tenaga Sabah akan ditubuhkan dan dipengerusikan Ketua Menteri untuk memantau, menyokong dan memberi panduan ke atas pelaksanaan inisiatif jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang dirancang. Terdahulu, Ketua Menteri menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara ECOS dan Petronas serta MOU antara ECOS dan UMS Investment Holding Sendirian Berhad, seterusnya menyerahkan watika pentauliahan kepada UMS bagi program kekompetenan gas. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jinze menyifatkan pelancaran SEREM 2040 adalah langkah tepat ke arah membangunkan lagi sektor industri di Sabah. Katanya dengan adanya Pelan Induk itu, ia akan memudahkan pelaksanaan inisiatif strategik kerajaan untuk menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Energy is a very key enabler to industrial development. So I think today I would like to congratulate ECOS for coming out initiative, putting up a roadmap to plan ahead our energy generation by 2040. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif ECOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, SEREM 2040 menggariskan 16 strategi untuk menangani trilema tenaga. Ia melibatkan 7 strategi ke arah memastikan daya harap tenaga ke arah kemampanan industri tenaga, 5 strategi untuk mengoptimumkan sumber tenaga agar berdaya saing bagi merangsang ekonomi dan 4 strategi lagi untuk meningkatkan sumbangan sektor tenaga ke arah kelestarian alam sekitar. Gajah Borneo atau lebih dikenali sebagai gajah pigmi merupakan antara spesies gajah yang terdapat di Sabah. Berdasarkan kajian populasi 10 tahun lalu, dianggarkan terdapat 1,500 hingga 2,000 ekor gajah pigmi mendiami negeri di Bawah Bayu. Namun jumlah sebenar gajah terkecil di dunia itu hanya akan diketahui selepas Jabatan Hidupan Liar Sabah melaksanakan projek pengiraan semula bermula tahun ini. Wartawan Magdalena Depol ada laporannya. Populasi gajah pigmi banyak ditemui di Taman Hidupan Liar Tabin, Lahadatu, kawasan Lower Kinabatangan hingga ke Kalabakan, Kalumpang dan Pensiangan selain kawasan Maliau Basin, Danum Valley, Imbak dan Telupit. Meskipun dalam tempoh 10 tahun ini banyak kes kematian gajah pigmi dilaporkan, sama ada dibunuh, diracun atau mati secara semula jadi, populasi gajah di Sabah dipercayai tidak banyak berubah dengan kelahiran baharu.
konflik manusia dan gajah di Sabah berada pada tahap membimbangkan dengan anggaran lebih 140 ekor gajah dibunuh dalam tempoh 10 tahun. Pengarah JHL Sabah Agustin Tuga berkata, JHL bekerjasama dengan banyak pihak termasuk pengusaha ladang, NGO dan penduduk kampung bagi mengurangkan konflik ini. Kita buat engagement lah dengan orang-orang kampung ini ataupun dengan ladang-ladang ini, bagaimana kita boleh melindungi tanaman mereka daripada kerosakan oleh gajah, dan dalam masa yang sama kita juga minta kerjasama diorang untuk melindungi gajah ini supaya tidak diapa-apakan lah, misalnya tidak ladang-ladang ini tidak benarkan orang luar masuk sana dan memburu gajah. Beberapa syarikat peladangan turut terlibat menghalang gajah-gajah ini menceroboh kawasan ladang seperti projek penanaman rumput Napier yang dibangunkan oleh Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation dengan kerjasama Sabah Softwood Berhad. Agustin berkata meskipun adanya Santuari Gajah Borneo Kinabatangan dan Taman Hidupan Liar Lokawi, pihaknya lebih suka membiarkan gajah-gajah ini terus berada di habitat semula jadinya. Setakat ini terdapat 26 ekor gajah ditempatkan di kedua-dua pusat berkenaan. Itulah, kalau kami terpaksa tangkap, satu disebabkan dia ditinggalkan oleh kawanan dia, dan kemungkinan kedua ialah dia cedera. Banyak jenis kecederaan, kadang-kadang ada yang kena jerat, dan macam-macam jenis kecederaan lagi lah. Dan itulah sebabnya kita bekerja sama dengan ladang supaya mereka membuat larangan kepada pekerja dan kaki tangan mereka supaya tidak memasang jerat di kawasan berhampiran dengan ladang mereka. Bersempena sambutan Hari Gajah Sedunia yang diadakan pada 12 Ogos setiap tahun, Taman Hidupan Liar Lokawi THLLK tidak ketinggalan memupuk kesedaran awam tentang ancaman kritikal dihadapi oleh populasi gajah dengan menganjurkan kempen menamakan anak gajah. Kempen dilaksana bagi menamakan 3 anak gajah yang dilahirkan di taman ini. Kempen tersebut kita telah menerima lebih 400 cadangan nama untuk yang anak gajah yang pertama lah. Dan secara tidak langsung daripada kempen tersebut dia telah meningkatkan sebanyak lebih 50% pengikut Facebook Taman Hidupan Liar Lokawi lah. Buat masa ini, THLLK mempunyai 16 ekor gajah termasuk 3 anak gajah yang belum diberi nama. Mariati berharap THLLK dapat dinaik taraf, terutama kandang penempatan gajah bagi memastikan penjagaan gajah lebih efektif. Selain aspek keselamatan, penjaga dapat ditingkatkan. THLLK turut mengadakan kolaborasi dengan pelbagai NGO seperti Wild Animal Welfare untuk berkongsi kepakaran bagi membantu penjagaan gajah. Usaha Taman Hidupan Liar Lokawi melalui kempen menamakan anak gajah ini diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan gajah. Apa juga nama yang diberikan kepada ketiga-tiga anak gajah ini, semoga ketiga-tiga anak gajah ini hidup dengan lebih baik dan seterusnya menjadi ikon kepada Sabah dalam kempen pemeliharaan gajah ini. Magdalena Depol, RTM. Sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini, Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah akan mengadakan pementasan teater musikal 1963. Program jelung kali itu bagi mengenang kembali semangat perjuangan tokoh-tokoh negeri ini dalam membangunkan Sabah. So kita mengharapkan melalui teater sebegini ataupun melalui musikal sebegini dia akan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda, ya, mengenang semula sejarah dan sumbangan tokoh-tokoh tersebut. Beliau ditemui RTM selepas pratonton pementasan musikal 1963 di Dewan Recital UMS. Sangat bagus untuk orang luar macam saya juga orang muda untuk mengetahui tentang sejarah kemerdekaan Sabah dan juga fakta-fakta sejarah yang tidak pernah orang mengambil minat sebab tidak menarik, tapi di dalam teater musikal ni dia sangat bagi saya banyak pengetahuan dan memang sangat menghiburkan. Sebuah teater musikal yang amat menarik dan banyak penyampaian dari segi sejarah yang baik untuk masyarakat awam secara khususnya, terutamanya di Sabah.
kita dapat menghargai jasa pemimpin kita yang terdahulu untuk memerdekakan kita. Musikal 1963 akan berlangsung selama 4 hari bermula esok di Dewan Recital UMS Kota Kinabalu. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Nurul. Berita Aloysius Malik, terima kasih atas perincian itu. Berita wilayah akan kembali seketika nanti. Beli! Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Seterusnya kita ke bumi kenyalang. Antara paparan hari ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN bertanda positif. Untuk pasaran hartanah perinciannya, kita langsung saja bersama Bu Muawin. Bu, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dijangka antara 4 hingga 5% tahun ini sekaligus menunjukkan petanda positif untuk pasaran hartanah. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, hanya Thailand menunjukkan penurunan kira-kira 2% berikutan keadaan politik yang baru stabil dengan pelantikan Perdana Menteri Ogos lalu. Jelas Datuk Seri Ahmad, penilai dan pemain industri hartanah di negara ini dan negara-negara ASEAN boleh menggunakan Artificial Intelligence of Things, AIoT. Dengan perkongsian data-data tepat itu, ia mampu membantu pemaju membina projek perumahan dan perniagaan seterusnya mengelak masalah hartanah tidak terjual. Supaya data-data itu boleh digunakan oleh developer, oleh mereka yang terlibat dalam sektor harta tanah, mereka yang terlibat untuk membeli bangunan-bangunan perniagaan, mereka yang terlibat untuk membeli rumah kediaman pelbagai jenis, supaya menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh pihak kalau macam di Malaysia kita ada NAPIC, Property Information Center, National Property Information Center. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Kongres Persatuan Penilai ASEAN AVA ke-25 di Kuching. Kongres 3 hari bermula semalam hingga esok menghimpunkan 477 peserta dari 16 negara antaranya Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Malaysia sendiri. Bertujuan menggalakkan kerjasama dan persefahaman dalam kalangan penilai di negara-negara ASEAN selain berkongsi idea seterusnya membentuk masa depan profesion penilai. Projek naik taraf Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS di Telaga Air harus dipantau rapi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dengan tempoh siap naik tarafnya pada suku pertama 2024, beliau khawatir ia tidak mencapai sasaran dengan status masa hanya mencapai 71%. Saya harapkan sangat ratusan 71% pembinaan yang telah siap pada fasa yang kedua ini akan dapat memenuhi tempoh masa, sebab jangkaan kita adalah pada bulan Mei 2024 tahun depan. So kita harapkan by Mei 2024, kalau boleh awal lagi bagus. Beliau tidak mahu projek berimpak rakyat itu menjadi projek sakit hanya kerana kurangnya pemantauan dari agensi pelaksananya. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian dalam Majlis Istiadat Convocation Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS kali ke-19 di Kompleks Islam Kuching hari ini. Projek naik taraf fasa 2 institut itu merangkumi pembinaan sebuah masjid, blok akademik, asrama dan perpustakaan. Ia dijangka mampu menampung sehingga 1,000 pelajar dalam satu masa. Seramai 64 graduan menerima scroll diploma dakwah Islamiah dalam convocation tersebut bagi sesi 2020-2023. Baik, pertuduhan telah dibuat ke atas 2 individu berkaitan kes penipuan tawaran pembinaan rumah yang tidak wujud melibatkan kerugian berjumlah RM3 juta di Sarawak.
Dalam satu kenyataan media, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu bertempat di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak semalam, beliau telah menerima satu kunjungan hormat daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat MHO, Datuk Hishamuddin Hashim, serta Wakil Pengadu bagi penyerahan surat dan dokumen berkaitan kes penipuan pembinaan rumah oleh sebuah syarikat pelaburan hartanah. Modus operandi suspek telah bermula sejak tahun 2019 dengan menawarkan 3 skim kepada mangsa, manakala kebanyakan mangsa mendapat maklumat dengan melayari Facebook berkenaan tawaran pembinaan rumah daripada syarikat suspek. Suspek menawarkan 3 jenis skim, iaitu pembinaan rumah di atas tanah sendiri, tawaran untuk mencari tapak dan membina rumah kepada pembeli, dan menawarkan pelaburan berkonsepkan hartanah dengan meminta mangsa membayar dalam jumlah tertentu serta menjanjikan pulangan dividen. Mangsa yang terperdaya dengan urusan bersama suspek telah membuat secara tunai dan pemindahan wang kepada akaun bank syarikat suspek, namun menyedari telah ditipu setelah mendapati tiada pembinaan oleh syarikat suspek sehingga kini. Berikutan itu, pertuduhan ke atas 2 individu terlibat telah dibuat oleh Bahagian Siasatan Jenayah Komersial BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah Miri pada bulan Mac 2023 lalu, dan pembicaraan kes akan dibuat pada bulan November 2023 di Mahkamah Miri. Sehubungan itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak menasihati orang awam agar tidak melayani atau berurusan dengan tawaran pembinaan rumah di media sosial individu mahupun syarikat tidak dikenali tanpa semakan kesahihannya. Agensi Pembangunan Sri Aman SADA dengan kerjasama Pembangunan Pertanian Bersepadu YADA Batang Lupar telah menganjurkan jerayawara projek jelapang padi di tapak projek Smart SBB Tanjung Bijal Sri Aman. Program ini bertujuan menyemak perkembangan dan pencapaian dalam program sawah berskala besar Smart SBB yang berusaha mencapai tahap kemandirian beras sebanyak 75%. Pengerusi SADA, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, program Smart SBB melibatkan 124 pesawah dengan kawasan seluas 37 hektar kini sedang dijalankan dengan teliti menggunakan benih MR269 untuk penanaman padi yang menyasarkan penghasilan 4.5 tan metrik beras setiap tahun. Ini adalah peningkatan yang signifikan berbanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.5 tan metrik. Program Smart SBB melibatkan 79 pesawah yang dikelola oleh Bernas Pupa juga menggunakan benih MR269. Mereka mengusahakan kawasan seluas 35 hektar dengan hasil jangkaan sebanyak 2.0 tan metrik setiap tahun. Beliau menjelaskan demikian pada jerayawara tersebut. Menurut Datuk Seri Rohani lagi, lawatan ke tapak projek ini juga memberi peluang untuk membincangkan beberapa isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program seperti masalah pengadaan benih padi, ancaman burung dan tikus serta isu harga jualan beras yang masih rendah berbanding dengan Semenanjung. Lawatan ini berjaya merungkai beberapa isu penting dan membolehkan semua pihak mencapai kata sepakat mengenai langkah penyelesaian yang perlu diambil. Turut serta dalam lawatan itu ialah Timbalan Pengurusi SADA Datuk Ahmad Jaul Samion, Pegawai Tadbir Khas SADA Datuk Indit Bangai, Pemangku Pegawai Daerah Lingga Frank Lani, Jurutera Bahagian Jabatan Pengairan dan Saliran DID Bahagian Seri Aman Mazu Lizam Muhammad serta ketua-ketua jabatan lain yang turut memainkan peranan penting dalam memajukan sektor pertanian di kawasan tersebut. Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching JGKCDA telah mengadakan lawatan kerja di sepanjang Jalan Mongkos, Terbat, Mapu dan Daha merangkumi kawasan di dalam Dewan Undangan Negeri Dun Terbeduk dan Dun Kedup baru-baru ini. Lawatan yang diketuai Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben ini bertujuan menilai lokasi sesuai bagi pemasangan lampu jalan sepanjang laluan tersebut. Fokus utama adalah mengkaji lokasi sesuai bagi pemasangan lampu jalan sepanjang Jalan Mongkos, Terbat, Mapu dan Daha yang membentang sejauh 32 km di samping menilai kos sebenar projek pemasangan lampu jalan berkenaan. Menurut Martin, pemasangan lampu jalan ini adalah sebahagian daripada perancangan GK
CDA bertujuan untuk meningkatkan kecerahan dan keselamatan jalan raya di kawasan kedua-dua DUN tersebut. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif GKCDA, Datuk Iqbahun Joik menjelaskan pemasangan lampu jalan ini dijangka dimulakan tahun depan setelah mendapatkan kertas kerja lengkap dari semua agensi terlibat termasuk syarikat Sesko Berhad, Jabatan Kerja Raya Serian dan Majlis Daerah Serian. Pemasangan lampu jalan di lokasi penting seperti persimpangan utama masuk kampung, selekoh tajam dan kawasan yang kerap berlaku kemalangan diharap akan mengatasi masalah jalan gelap, memberikan keselesaan kepada pengguna jalan terutamanya waktu malam dan ketika hujan lebat. Turut menyertai lawatan ini, Pemangku Residen Bahagian Serian Abdul Khalid Manap, Wakil Adun Terbedu Asim Linkin, Pengurus SEB Kuching Outstation Patrick Andra Tawang serta anggota pasukan GKCDA dan agensi berkaitan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian itu. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Karnival TVET Perak Sejahtera yang berlangsung hujung minggu lalu capai objektifnya untuk perkasa bidang TVET. Perinciannya langsung bersama-sama Muhammad Nasrik Muhammad Nasrullah. Nasrik. Silakan. Ya, menerusi karnival berkenaan, pengunjung diberi pendedahan menyeluruh mengenai bidang TVET. Ini termasuk senarai institusi pendidikan yang ditawarkan kursus berkaitan TVET. Kita tak minta mereka bayar, ibu bapa mereka bayar wang untuk kursus ini. Segalanya percuma, segala-gala expenses, kos ditanggung oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tambahan mereka juga diberi allowance. 15 pertandingan turut diadakan khusus untuk pelajar sekolah. Ini termasuk pertandingan robotik, pembinaan model rumah teknologi hijau dan fashionista. Ia usaha untuk asah bakat mereka dalam bidang TVET. Meningkatkan kesiapsiagaan hadapi kemalangan dan bencana. Itu matlamat latihan pengurusan bencana DMAX yang diadakan di Hospital Teluk Intan baru-baru ini. Eksersis melibatkan beberapa pasukan penyelamat itu juga bertujuan menguji SOP pengendalian kes berkaitan. Kita menggunakan mekanisme MKN20 dan kita menggunakan juga IMS, Incident Management System, di mana integrasi kerjasama antara jabatan-jabatan ataupun pasukan keselamatan, contoh bomba, polis, dari segi APM-nya, rela dan juga kerjasama terutamanya daripada tuan rumah lah ya, daripada Hospital Teluk Intan. DMAX 2023 melibatkan 3 senario termasuk letupan dan kebakaran di wad pesakit, runtuhan bangunan serta kebocoran bahan radioaktif di bilik jabatan X-ray. Pasukan penyelamat lakukan simulasi menyelamat mangsa dari lokasi kemalangan dan bencana. 4 pegawai polis berpangkat inspektor yang lakar sejarah jadi kumpulan pertama juruterbang wanita Pasukan Gerakan Udara PDRM. Pemilihan mereka dibuat selepas 44 tahun PGU ditubuhkan pada 1 Februari 1979. Pegawai polis wanita itu terdiri daripada Inspektor Wan Aulia Hami Farihin Wan Azul Kifli, Inspektor Yoh Yici, Inspektor Siti Nabila Abdullah dan Inspektor Nur Hidayah Muhammad Aisyah. Mereka antara 12 juruterbang PGU yang berjaya tamat kursus lesen juruterbang persendirian PPL Siri 19. Sebelum ini tiada juruterbang wanita. So kami ni sebagai wanita, kami dah jadi bagi sebagai satu inspirasi kepada masyarakat dan juga PDRM. So perempuan pun boleh buat juga dalam bidang aviation ini. Cabarannya kerana kami adalah pilot wanita yang pertama, jadi kami haruslah menunjukkan kami punya kebolehan sama seperti lelaki daripada segi akademik dan dari segi penerbangan.
Majlis Penyematan Lencana disempurnakan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC di Pengkalan Latihan PGU PDRM di Ipoh Isnin lalu. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri. Nasrik, terima kasih atas perincian itu. Susulan video tular kemalangan membabitkan sebuah motosikal awam dan sebuah motosikal polis di Mualim Perak. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, kejadian tersebut berlaku secara tidak sengaja dan merupakan kejadian lama. Jelas beliau, kejadian sebenar berlaku pada 26 April lalu membabitkan dua anggota bermotosikal URB dari Ibu Pejabat Daerah Mualim yang sedang menghala ke kawasan perkampungan orang asli Pos Bersih Slim Village. Ia selepas mereka menerima maklumat berkaitan satu kemalangan jalan raya. Semasa dalam perjalanan, anggota URB telah bertanyakan lokasi sebenar kemalangan kepada penduduk tempatan. Ketika menghala ke tempat kejadian, sebuah motosikal yang ditunggangi oleh penduduk kampung telah mengekori rapat dan secara tidak sengaja melanggar bahagian belakang motosikal polis. Tiada sebarang kerosakan yang berlaku. Seorang lelaki warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Kangsar atas pertuduhan membunuh rakan senegaranya awal bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Mokul Husin, 34 tahun, berikutan kes tersebut di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Hussein Ahmad Monowa antara 7 hingga 8 malam 8 September lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 20 Oktober depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada 8 September lalu, mayat seorang lelaki ditemukan rentung dipercayai dibunuh di kawasan Kebun Pisang, Kampung Pengkalan Ikan Kuak, Lenggong. Penemuan mayat disedari orang awam sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Seorang lelaki dan seorang wanita mengalami sesak nafas sesulan insiden kebocoran gas amonia di kilang ais di Persiaran Industri Rapat Ipoh awal pagi tadi. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa tersebut dilaporkan stabil selepas dirawat di hospital. Kebocoran dikatakan berpunca dari paip saluran gas amonia dan bau gas tersebut dapat dihidu dari jarak 100 hingga 300 kaki. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dengan dibantu BPP Pasir Putih dikejarkan ke lokasi berkenaan. Pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat kemudiannya membuat size up serta Diver 1 untuk masuk ke dalam kawasan hot zone. Ia bagi menutup kebocoran di bahagian hof tangki, mengambil bacaan di kawasan hot zone serta mengenal pasti kebocoran yang masih terdapat pada tangki itu. Potensi kerjaya Jumatik perlu disebar secara meluas dalam usaha menarik minat masyarakat terutama golongan muda menceburi bidang tersebut. Penganjuran program seperti Hari Terbuka dan Pameran Jumatik 2023, Jodex 2023 yang dianjurkan Politeknik Ungku Omar Ipoh merupakan platform terbaik menyebar luas kepentingan, keperluan dan prospek kerjaya bidang tersebut. Profesi di ruko ni kita tak nampak hasil dia. Kalau arkitek tu kita nampak bangunan dia, orang kata siapa design bangunan ni? Kita seorang orang tak akan tanya siapa sebenarnya bangunan ni. Tapi kalau bangunan tu tak accurate, setting out dia tak accurate, bangunan tu tak boleh jadi square tau. Okey. Jadi satu saya melihat bahawa profesi juruko ni secara umum dia tak glamour. Dia geometrik ni orang tak faham. Jadi orang tak masuk tak masuk, sedangkan bidang ini merupakan bidang yang sangat penting kepada ekonomi, kepada negara mana dijelaskan oleh Encik Zam tadi bukan setakat mengukur tanah, mengukur bangunan dan sebagainya, tapi teknologi yang digunakan adalah teknologi yang kini. Pelbagai aktiviti dijalankan pada program tersebut. Selain menghimpunkan pemain industri bidang Jumatik, peserta politeknik dan pelajar sekolah sekitar negeri Perak. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2023, sebanyak 684 buah motosikal yang tamat tempoh lesen kenderaan motor LKM melebihi 3 tahun telah diperiksa secara percuma oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis. Ia dilaksanakan menerusi perkhidmatan JPJ Perlis bersama komuniti di lebih 50 lokasi seluruh Perlis. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah, menerusi program ini, JPJ dapat membantu rakyat dan memudahkan orang ramai memperbaharui LKM dan pelindungan insurans.
Tambahnya lagi, sekiranya LKM dan pelindungan insurans tamat tempoh, tindakan boleh diambil. Program tersebut mendapat sambutan yang baik dalam kalangan masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkala. Berdasarkan data terkini, lebih 600 notis saman telah dikeluarkan kepada penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi khas motosikal di seluruh Perlis bermula sejak 1 September 2023. Di Kedah pula, 189 notis saman pelbagai kesalahan dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan dan penunggang motosikal. Operasi oleh JPJ Kedah di sekitar Kota Serang Semut, Alustar dan Changlun, Kubang Pasu semalam melibatkan pemeriksaan ke atas 462 kenderaan. Jelas pengarah JPJ Kedah, Aman Shah Hashim, antara kesalahan yang dilakukan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada pelindungan insurans dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Dalam operasi yang sama, sebanyak 12 buah motosikal yang ditunggang oleh pemandu warga asing, PEWA telah ditahan dan disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan operasi tersebut antara usaha JPJ Kedah dalam meningkatkan kesedaran kepada penunggang dan pembonceng motosikal. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Situasi banjir kilat di Raub Pahang pulih sepenuhnya selepas 26 orang penduduk daripada 6 buah keluarga yang ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS sejak malam tadi dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing hari ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Raub dalam satu kenyataan memaklumkan PPS Dewan Simpang Kalang telah ditutup sepenuhnya pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Manakala kerja-kerja pembersihan kediaman penduduk terjejas banjir selesai dijalankan yang turut dibantu oleh anggota Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Raub serta agensi berkaitan. Difahamkan banjir kilat telah berpunca daripada hujan lebat yang berterusan selama 2 jam di kawasan Bandar Raub yang bermula pada pukul 8.40 malam. Sistem perparitan yang ada di sekitar bandar dipercayai tidak dapat menampung air hujan sehingga berlaku limpahan, namun keadaan banjir kilat telah surut selepas hujan mulai reda sekitar jam 10 malam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu siap siaga sekiranya monsun timur laut berlaku lebih awal. Persediaan merangkumi kekuatan pegawai dan anggota serta kelengkapan aset yang akan membantu penduduk di 192 lokasi yang telah dikenal pasti risiko banjir. Kesemua 17 balai bomba seluruh negeri menyediakan 690 anggota dibantu 287 bomba sukarela bagi menghadapi musim berkenaan. Kita ada juga informasi yang kita terima lah, ya. Selain daripada kawasan-kawasan besut, Stew tadi, akhir-akhir ini kawasan di daerah Kuala Berang, ya. Daerah Kuala Berang juga akan menjadi fokus lah, akan menjadi fokus selain daripada daerah Kuala Terengganu sendiri. Dan lain-lain kawasan Dongun Kemaman tetap ada juga. Tapi itu 2-3 daerah kawasan yang kita bukan jangka lah, tak jangka sebenarnya, tapi yang akan lebih difokuskan. Beliau ditemui selepas perhimpunan bulanan JBPM Terengganu di Kuala Terengganu hari ini. Komitmen jadikan Kelantan destinasi pelancongan mesra Muslim terus diberi tumpuan Motek. Menterinya Datuk Seri Tiong Keng Sing berkata, produk dan perkhidmatan yang akan dibangunkan untuk tujuan itu telah dikenal pasti. Motek melalui Islamic Tourism Centre ITC telah mengenal pasti produk dan perkhidmatan pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai produk pelancongan Islam di negeri tersebut. Fokus seterusnya adalah mempergiat usaha promosi di peringkat domestik dan antarabangsa. Kejayaannya menuntut kerjasama semua pihak termasuk kerajaan negeri.
Bola sepak Piala Cabaran Jurulatih Kelantan FC Angel Alfredo mengakui terkejut dengan prestasi buruk dipamerkan anak buahnya yang dibelasah 7-0 oleh Kelantan United Football Club KUFC semalam. Menurut Alfredo, skuad kendaliannya kelihatan gugup serta tidak bermain mengikut corak permainan yang dirancang. Faktor skuad yang dibarisi kebanyakan pemain muda juga dianggap sebagai punca kekalahan besar tersebut. Pengendali berusia 51 tahun itu bagaimanapun kekal optimis untuk bangkit dalam pertemuan seterusnya. Aksi semalam menyaksikan skuad The Red Warriors bolos 2 gol pada babak pertama menerusi jaringan Dominic Balik dan Ismail Akinade. Kelantan terus diaibkan pada babak kedua, dibolosi 5 lagi gol yang turut dijaringkan pemain berpengalaman KUFC Indra Putra Mahayudin. Kedua-dua pasukan bakal bertemu dalam suku akhir kedua pada 4 Oktober. Betul tindakan daripada Usaha bangunkan industri franchise tempatan terus dipergiat Pernas. Terbaru, agensi bawah Kuskop itu akan mempromosi produk dan perkhidmatannya semasa Petronas Litori Langkawi 2023. Ia bertujuan menarik minat peserta dan pengunjung sertai bidang berkenaan. Tapi the main thing is bukan untuk saja mempromosikan Pernas. Kita juga kalau boleh kita nak bawa sekali usahawan-usahawan kita. So kita itu dari segi tanggungjawab Pernas untuk develop kita punya usahawan-usahawan kita. Inisiatif ini melibatkan kerjasama Bubbles O2 Sendirian Berhad. KPDN sedang meneliti perincian untuk mengubah semula perundangan melibatkan e-dagang. Penyedia perkhidmatan dan pemain industri e-dagang diharap turut sama memikul tanggungjawab memastikan hak pengguna dan keselamatan data peribadi pengguna terjamin. Jadi servis provider, platform provider ni apa tanggungjawab dia? Bagaimana pula kita nak pastikan pengguna ini dapat hak dia? Nak tebus rugi ke contohnya, ya. Bagaimana pula yang berniaga ni pula? Jadi sekurang-kurangnya ini undang-undang nak regulate ni penting. Inilah maksudnya apabila kita nak review pasal the legal framework. But sebelum kita wujudkan, kita akan lalui proses yang lama. Ialah nak berubah undang-undang, ya. Dalam proses ini, dalam masa yang sama ni, kita perlu juga wujudkan best practice di kalangan platform providers. Pelbagai pendekatan turut dilaksana dalam meningkat kesedaran tentang hak kepenggunaan kepada masyarakat, terutama berkaitan transaksi dalam talian. Setakat 31 Ogos 2023, aduan melibatkan transaksi dalam talian menunjukkan peningkatan iaitu 10,377 atau 35% daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima KPDN. Kursus penjagaan kanak-kanak dan warga emas sejangka bermula awal tahun hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, Kementerian Komited menoktahkan dilema kekurangan individu berkemahiran untuk membantu golongan berkenaan. Kursus bakal ditempatkan di bawah Institute of Social Malaysia ISM dan terbuka kepada mana-mana pihak yang berminat. Actually, those with disabilities memerlukan kemahiran orang menjaga mereka. Kita ada orang tua, orang yang menjaganya adalah orang yang sabar-sabar saja yang sanggup mendapat gaji untuk menjaga, but with no skills. Sekarang ini kita mahu siapa menjadi penjaga kepada kanak-kanak kepada sesiapa saja yang memerlukan bantuan, maka mereka ini kita akan beri latihan. Jadi insya-Allah kita akan lambakkan orang yang berminat ini untuk menjaga kanak-kanak orang tua, lambakkan supaya tidak lagi ada masalah di Malaysia ni orang kata susah untuk mendapatkan orang menjadi penjaga kepada orang yang memerlukan bantuan. Beliau mengulas berkenaan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak JPKK dalam sidang media di Parlimen. JPKK ditubuhkan pada 1 September bagi menggantikan bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Banting Lawangsan dilantik Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Selangor yang baharu bagi penggal pertama mesyuarat Dun ke-15. Sementara itu, Adun Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin dipilih sebagai timbalan Speaker Selangor.
Lawengsan dicadang oleh Adun Sekincan Eng Sulim yang disokong oleh Adun Banting, Peperaidu Beraman. Pelantikan speaker dan timbalan speaker diumumkan selepas mesyuarat pertama angkat sumpah penggal pertama Dewan Negeri Selangor ke-15 di bangunan Annex Shah Alam. Pada mesyuarat itu, seramai 56 adun termasuk 22 adun daripada Perikatan Nasional PN turut mengangkat sumpah. Majlis angkat sumpah dimulakan dengan Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga Menteri Besar Selangor disusuli 10 Esko Kerajaan Selangor. Perkembangan sukan, bola sepak Piala Cabaran PDRM FC menang tipis 2-1 ke atas Kuala Lumpur Rovers KL Rovers dalam saingan suku akhir pertama di tempat lawan. Saingan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menyaksikan Bruno Suzuki terlebih dahulu meletakkan PDRM di depan pada minit ke-13 hasil sepakan Lerit dalam kotak penalti. Nabil Ahmad Latpi kemudian mudah menolak masuk bola untuk menjadikan kedudukan 2-0 buat PDRM pada minit ke-25. Enggan menyerah kalah, KL Rovers meningkatkan tempo permainan dan merapatkan jurang gol menerusi rembatan kencang Iqmal Idris pada minit ke-37. Keampuhan benteng pertahanan skuad Sang Saka Biru kemudian berjaya menghalang KL Rovers daripada meledak gol penyamaan sekaligus mengesahkan kemenangan tipis 2-1. Perlawanan suku akhir kedua akan berlangsung pada 5 Oktober. Di Keluang, Johor, seorang pengetua sekolah dan ketua pembantu mentadbir ditahan kerana disyaki bersubahat meminta dan menerima rasuah berjumlah lebih RM17,000 pada Januari lalu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Azmi Alias mengesahkan penahanan tersebut mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Siasatan awal mendapati suspek telah meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang kontraktor sebagai balasan memberikan kerja penyelenggaraan pelagar di asrama sekolah. Kedua-dua individu tersebut ditahan di Pejabat SPRM Cawangan Keluang selepas hadir memberi keterangan sebelum dibebaskan dengan jaminan SPRM. Seorang lelaki warga asing ditahan kerana menyeludup 5 kotak berisi minyak masak paket tanpa dokumen dan permit yang sah. Penahanan lelaki berusia 35 tahun itu dibuat di sekitar Johor Bahru pada pukul 12.30 tengah hari semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata suspek ditahan ketika sepasukan polis daripada Unit Resik Marin Tampoi sedang menjalankan ops taring landai. Turut dirampas sebuah kereta dan 5 kotak yang mengandungi 85 paket minyak masak dengan nilai anggaran keseluruhan rampasan sebanyak RM8,211. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Cubaan menyeludup 65,000 liter minuman keras dengan nilai duiti hampir RM2 juta berjaya ditumpaskan. Serbuan dibuat Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan di sebuah gudang lama di Jalan Puchong, Kuala Lumpur pada 8 September lalu. Turut disita sebuah mesin pencetak tarikh luput. Menurut pengarah JKDM Negeri Sembilan Muhammad Hafiz Ishak, rampasan berkenaan dipercayai barang belum lulus kastam dan barang larangan import Perintah Kastam 2023. Modus operandi digunakan sedikit berkenaan dengan mencetak tarikh luput palsu pada tin bia berkenaan. Something for jabatan, meaning that barangan yang dibawa masuk dia tak ada expired. Jadi dia print di gudang. Dia print sendiri di gudang. Kan? Dia print di sini. Jadi mana kata sekarang ni bia yang diimport, yang diseludup ni adalah berbahaya kepada peminum-peminumnya. Sebab dia adalah expired. Dia kemungkinan besar telah expired. Kes disiasat di bawah Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967 dan Seksyen 74(1)(A) Akta Excise 1976. Ke arah menjadikan Melaka sebuah negeri mesra pelabur, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mencadangkan Pusat Sahenti OSC berkaitan pelaburan melaksana mesyuarat mengenai projek-projek yang diterima dengan lebih kerap. Saya juga menyarankan OSC One Stop Center bagi kelulusan projek-projek industri ini diadakan secara lebih efisien dengan kekerapan dan mengadakan mesyuarat bagi meluluskan mana-mana projek.
Kerana kita adalah sebuah negeri yang mesra pelabur. Sudah pasti je kita tak nak pelabur berasa sukar untuk mendapatkan lesen ataupun kerja-kerja dalam bentuk KM yang seharusnya boleh dibuat dengan lebih awal, cepat dan teratur. Kerajaan negeri turut bercadang meminda kebenaran merancang daripada individu kepada kebenaran merancang berkelompok, namun hanya dalam kawasan perindustrian yang telah diwartakan. Sehingga Ogos lalu, Melaka telah menerima pelaburan berjumlah hampir 6 bilion ringgit. Kuih serabai juadah tradisi yang makin sukar ditemukan hingga kurang dikenali generasi masa kini. Realiti itu mendorong Ahmad Azri Ismail mengusahakan perniagaan kuih serabai bagi memastikan ia tidak hilang di telan zaman. Laporan Nur Syafina Sari. Pemuda berusia 34 tahun itu mula mengusahakan perniagaan kuih serabai sejak beberapa tahun lalu. Dia gunakan resepi khas yang dipelajari sejak kecil daripada ibu dan neneknya. Macam kuih serabai ni memang betul-betul jarang lah orang nak jualan. Bila dah dekat saya dah remaja, dewasa, lepas tu saya ambil alih. Saya buat marketing sikit-sikit dekat Facebook. So orang dah tahu saya buat kuih serabai. Usaha promosi yang dilaksana menjadikan perniagaan kuih serabai yang diusahakan makin dikenali. Pelanggannya terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa dari seluruh negara. Kalau remake tanah ni saya rasa sentiasa. Kalau ada kenduri ke apa tu memang alhamdulillah setakat ni memang tak nak putus lagi lah. Kat KL je dah pernah hampir 7-8 kali juga orang order. Saya buat kat sana. Keistimewaan kuih serabai terletak pada rasa dan cara pembuatannya. Ia biasa dihidangkan bersama kuah manis. Saya suka kuih ni, macam saya beli kuih ni, saya nak sedekah kawan-kawan, jiran-jiran. Mana yang tak pernah rasa tu, saya akan sedekah. Kuih tradisional Serabai secara adatnya bagi kaum Melayu sering hidangkan pada majlis-majlis kenduri tahlil. Namun kini kuih tradisional Melayu ini boleh dijumpai tanpa mengira waktu. Lebih menarik di Melaka, kuih yang dahulunya dianggap rumit pembuatannya kini mampu dihasilkan oleh generasi muda. Laporan Nur Syafina Sari, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.